Salam satu Malaysia, kami dari Kursus MPU 3183, Penghayatan Etika dan Peradaban. Kami menamakan kumpulan kami Blackpink yang terdiri daripada Siman Yi, Tan Sing Yi, Ng Yi Xuan dan saya Teh Xiaoping. Perkembangan sains dan teknologi telah memudahkan perkembangan pada hari ini. Ia juga membantu memudahkan proses penyuaraan rasa tidak puas hati etnik-etnik tertentu terhadap etnik yang lain. Jadi, hari ini kami akan bincangkan apakah kesan fenomena ini terhadap kesempatan sosial dan bagaimana konsep etika dan penggunaan teknologi maklumat menjadi platform ke arah mewujudkan kesempatan sosial. Yang pertama, mari kita tengoklah apakah itu kesepaduan sosial. Kesepaduan sosial merupakan satu fenomena untuk mencapai perpaduan di mana masyarakat merangkai berbagai-bagai iktar usaha dan kegiatan sebagai prasyarat mencapai perpaduan. Ia membawa keamanan, keharmonian dan kestabilan masyarakat. Apakah kesan terhadap kesepaduan sosial jika rakyat menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap etnik-etnik tertentu dengan sewenang-wenangnya tanpa bukti yang kukuh? Hal ini akan menimbulkan anggapan yang salah terhadap etnik tersebut. Jika masyarakat mempercayai dan terpengaruh dengan hasutan terhadap etnik tertentu di media sosial, perpecahan kaum mungkin akan berlaku di mana etnik-etnik mempunyai rasa prejudis terhadap etnik tertentu. Semangat muhibah dan keharmonian yang merupakan faktor pertama kesepaduan sosial tidak dapat dicapai. Sekarang, mari kita bincangkan bagaimana konsep etika dalam penggunaan teknologi maklumat menjadi platform ke arah mewujudkan kesepaduan sosial. Aspek pertama adalah media sosial dijadikan sebagai alat dakwah dan penyebaran maklumat. Dakwah merupakan sesuatu ajaran agama yang perlu disampaikan dan dikongsi bersama agar tidak berlaku kesalahfahaman dalam menjalani kehidupan sebagai seorang yang beragama. Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum, bangsa dan juga agama. Jika kita ambil contoh dari satu sisi Islam, ramai daripada agama lain keliru akan perbuatan memakai pakaian menutup aurat kerana bagi mereka ianya panas dan merimaskan. Tetapi dari Islam, ia mengajar kita bahawa perbuatan tersebut melindungi kita daripada menjadi tumpuan orang ramai. Jadi, apabila dakwah dalam menyatakan sebab sebenar menutup aurat ini dilakukan melalui media sosial, ia akan sampai umat Islam yang perlu menutup aurat. Maka, lahirlah sifat perpaduan di situ. Kerana di mana tak kira apa agama sekalipun, kita masih menghormati antara satu sama lain. Penyebaran maklumat pula adalah bagaimana pantasnya media sosial ini mampu menyebarkan pelbagai maklumat berkaitan agama, budaya dan lain-lain kepada semua lapisan masyarakat dan menjadikan masyarakat seorang manusia yang saling memahami antara satu sama lain. Aspek yang seterusnya adalah media sosial ini digunakan dalam pendidikan. Kesepaduan masyarakat juga dapat disemai melalui pendidikan dengan menggunakan media sosial kerana ia bukan sahaja digunakan untuk berinteraksi antara satu sama lain, malah ia juga memberikan manfaat yang besar kepada pendidikan dalam masyarakat. Kebanyakan pelajar menggunakan media sosial ini sebagai platform pendidikan. Mereka selalu mengalami masalah dalam mencari bahan rujukan atau penggunaan internet yang hanya berada di sesetengah tempat sahaja. Ia menyebabkan sesetengah pelajar itu terus berputus asa dan malas untuk menyiapkan kerja atau tugasan tersebut dengan cepat mahupun menunggu kerja rakannya yang sudah siap. Maka tidak wujudlah kesepadan antara pihak yang menyediakan bahan rujukan, pihak yang memberikan tugasan dan pihak yang perlu menyiapkan tugasan mengikut masa yang ditetapkan. Jadi, dengan adanya kemudahan penggunaan media sosial sebagai platform dalam pendidikan ini, para pelajar sedikit sebanyak dapat mencari bahan rujukan dan menjadikan pelajaran lebih senang dan pantas hanya berada di hujung jari sahaja. Berikut dengan kes pandemik COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia ini, kebanyakan sesi pembelajaran dan pengajaran dilakukan di atas talian ataupun sesi pembelajaran jarak jauh untuk mengelakkan kontak rapat antara satu sama lain.
Justru, dengan kewujudan berbagai media sosial, ia dapat memudahkan pelaksanaan dan penyampaian segala tugasan yang disediakan melalui WhatsApp, Telegram, Facebook dan sebagainya. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk berkongsi pengalaman dan kehidupan seharian. Ada juga yang sentiasa berkongsi kata-kata mutiara atau pengaruh positif yang boleh meningkatkan lagi perpaduan masyarakat. Seperti contoh seorang hamba Allah berkongsi cara menjadi rakyat Malaysia yang menghormati kaum dan agama lain, supaya keharmonian dapat dijaga dan dikekalkan. Justru, pelajar-pelajar bukan sahaja dapat menggunakan media sosial untuk mencari bahan-bahan rujukan dan pengajaran, malah mereka juga didedahkan dengan bahan ilmu yang boleh mempengaruhi sikap dan tindakan mereka ke arah yang lebih baik. Seterusnya, mengukuhkan perpaduan Malaysia secara seimbang dan harmoni. Kesimpulannya, kemajuan dalam ICT perlu diuruskan dengan bijak, bukan sahaja untuk memenuhi keperluan ekspresi diri. Oleh itu, kemajuan ICT ini harus digunakan dengan berhati-hati untuk menggalakkan perpaduan sosial dalam masyarakat Malaysia. Sekian, terima kasih.